Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia Post. Saya nak ucapkan selamat datang pada Datuk dan terima kasih kerana sudi menjadi tetamu dalam sudut pandang kami kali ini. Seperti yang kita tahu, tajuk kita kali ini serba sikit mengenai Kementerian KPDN HCP, perkongsian daripada Datuk sendiri. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikitlah mengenai apakah transformasi yang dibawa Datuk memperkasakan Kementerian KPDN HCP. Pertama sekali terima kasihlah kepada Malaysia Post yang hadir untuk menembuah saya berkaitan dengan peranan dan juga tugas sebagai Timbalan Menteri KPDN HCP. Sebenarnya pada mula saya dilantik sebagai Timbalan Menteri ini, saya tidak ada maklumat langsung berkenaan KPDN HCP ni. Apa matlamat, cuma kita merasakan bahawa KPDN HCP ni satu kementerian yang to me at that time look lah. Jadi bila kita masuk sini, rupanya ini kementerian yang sangat dekat dengan rakyat. Kementerian yang is very close kepada masyarakat kerana ia berkait dengan pengguna, ia berkait dengan barang keperluan, ia berkait dengan harga, ia berkait dengan perkara harian pengguna. Jadi bila masuk sini, rupanya ini peluang dan ruang untuk saya dan rakan-rakan nak berkhidmat kepada rakyat. Dan kebetulan pula bila masuk saja, kalau silap 9 bulan akad sumpah, tiba-tiba 18 bulan kajian buat lockdown PKP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 yang bermula pada 18, lepas tu 3 minggu berikutnya. Jadi ketika itu isu yang gempar dalam masyarakat, yang menjadi heboh dalam masyarakat, isu pembulian panik. Mereka yang berada di JB, di Penang, di KL ni membeli barang-barang ni dalam kuantiti yang besar. Sampai kita pergi cek sampai 3-4 toli seorang beli, dengan tisunya, dengan rotinya, dengan berasnya, gula semua sekali. Jadi ini satu benda yang saya rasa yang benda yang tak pernah berlaku sebelum ni. Jadi mereka merasakan bahawa ini macam darurat, macam nak perang. Kita bernasihat kata ini bukan perang walaupun PKP, tapi kita ada orang boleh keluar lagi. Kemudian alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, pegawai-pegawai kita, penguatkuasa, polis, kesihatan dan sebagainya, semua sekali, maka ianya dapat diatasi. Masa tersebut berlaku sehari saja. Jadi alhamdulillah dapat selesai. Kemudian kita lepas tu tindakan kita seterusnya, kita berjumpa dengan penguat roti. Kilang roti, jumpa Gardenia, jumpa kilang Hi-Fi, bincang berdasarkan bekalan itu okey, no worry. Bekalan cukup. Jadi kita bersembunyikan cukup, kita boleh lega. Jadi kita nampak itu cabaran kita ataupun itu yang kita lakukan setelah berada di macam ni. Dari sisi transformasi kita nampak tidak ada benda banyak yang dilakukan. Cuma kita cuba tambah baik apa yang telah dilaksanakan oleh mereka terdahulu, oleh kajian PH. Mereka memperkenalkan food bank PH, satu usaha yang bagus, dan saya memang kena akui bahawa ini satu projek, satu program yang amat bagus. Kita beri kredit kepada PH di bawah Datuk Saifuddin Nasution. Dan saya dalam paling saya ucap terima kasih. Sebab kita akui, saya mudah, yang bagus kita tak bagus, yang tak bagus kita baiki. Jadi dengan ada food bank juga, kita upgrade food bank ini untuk membantu orang yang terkesan dengan COVID. Nasib baik ada food bank. Kita dapat bantu mahasiswa-mahasiswa di universiti yang terkesan, yang tak dapat balik, orang-orang gelandangan, rumah-rumah PPR yang tak dapat makanan. Jadi kita bantu menggunakan food bank ni. Jadi benda yang bagus, kita cuma perbaikkan lagi untuk meluahkan lagi mereka yang mendapat manfaat. Selain benda tu, transformasi lain, kita memberi balik community drumming kepada kawasan-kawasan yang ditarik balik sebelum itu. Saya difahamkan ada 2-3 kawasan yang sebelum masa zaman BN ada, tahu community drumming ini memberi barang dengan harga yang sama di luar bandar. Contohnya, kalau beri contoh macam di Pulau Redang, 1 tong gas
tong gas masak tu 14 kilo tu di Pulau Redang hari ni tanpa komiti drami hari ni RM50 50 sen. Walhal kita di sini terbeli RM20.60 je. Dia kos pengangkutan, kos transport, kos logistik dan sebagainya, jadi cah tak silap saya RM50 50 sen. Jadi meningkat sekali ganda. Jadi Kajang buat komiti drami ni nak top up yang lebih daripada RM20 tu. Faham tak? Ia satu tong RM20.60. Jadi kalau nak jual di pulau tu mesti RM20.60 juga. Jadi kos yang incurred tu Kajang tanggung. Jadi 2-3 tempat sebelum ni telah ditarik balik, tapi kita bagi balik. Macam Pulau Redang terbagi balik, kemudian ada pulau-pulau lain di Sabah-Sarawak pun kita bagi balik, tambah balik. Dan pertukarannya tahun ni rasanya lebih daripada 200 juta untuk subsidi ini. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian kita juga untuk Ulu Terengganu kita perkenalkan satu konsep nak menggantikan kedai satu Malaysia, kedai tukar dan kedai iKeep yang telah dibuat oleh Kajang sebelum ini, yang mana kita nampak tidak ada kejayaan. Yang kedai satu Malaysia buat tak sampai tahun lebih habis. Kemudian kedai tukar pun nampak tak berjaya sangat. Kemudian masa PA buat kedai iKeep, iKeep pun tak berjaya. Jadi nampak tak berjaya. So konsep kedai ni masa tu orang pergi kedai. Jadi kita reverse. Hari ni kita buat kedai pergi jumpa orang. Kita modify satu lori, kita letak barang dalam tu lebih kurang dalam 91 sampai 100 jenis barang pergi ke kampung. Hari ni di Ulu Terengganu memang cukup meriah. Kita start Ulu Terengganu dulu, kawasan saya. Maknanya kita buat 2 kali seminggu, hari Sabtu, hari Isnin. Hari Sabtu, hari ni pergi kampung ni. Hari Isnin pun pergi kampung ni pula. Bertukar-tukar satu parlimen. Dan bukan mereka saja dapat barang tu pergi ke kampung mereka, atas pertukaran saya ada, kita beri diskaun pula 30% setiap barang. Jadi ini benda yang saya rasa benda yang menarik dan benda yang dapat membantu ketika COVID ni. Jadi 30% tu saya rasa memang tinggi lah. You beli RM100, you jimat RM30. You beli RM1,000, you jimat RM300. Jadi ini benda yang saya rasa cukup bagus. Kemudian baru ni kita lancarkan cashless. Cashless di pasar Ramadan tak? Pasar tani. Cashless maknanya orang pergi beli sayur tak perlu bawa cash lagi dah. Bawa handphone saja, just klik bayar. Dan insya-Allah kita nak buat kawasan Ulu Terengganu, Pulau Beranda Aceh, bandar pertama cashless di Terengganu. Itu kita akan buat dalam masa terdekat insya-Allah. Di mana pembelian scan kod bar. Scan kod bar. Ikut nak guna Boost boleh, nak guna MAE boleh, nak guna satu lagi Touch and Go. Maknanya kita dah simpan e-wallet, macam guna e-wallet. Guna e-wallet. Jadi pengguna tak perlu lagi bawa cash. Bawa panggil fiat money. Bawa fiat money tak perlu lagi. Yang fizikal ni cuma bawa ni. Cuma nak ada duit adalah. Bawa tu saja ada duit, ada mana ke. Okay, kita tahu seperti umum tahu KPDNCP sebuah kementerian yang dekat dengan rakyat. Jadi apakah cabaran Datuk untuk memastikan kementerian ini benar-benar berperanan untuk pengguna? Ya, kita sebenarnya ada dilema nak seimbang antara pengguna dengan peniaga. Kita tak nak tekan peniaga kerana dengan ada perniagaan ini maka ekonomi kita boleh bergerak, ekonomi kita boleh berkembang, dan dengan perniagaan ini maka akan membantu meningkatkan KDNK negara. Tapi dalam masa sama kita tak nak juga pengguna teraniaya. Jadi kita kena balance antara dua ini supaya win-win situation. Contohnya macam sehari dua baru ni harga ayam yang kita rasa suatu yang agak kecoh bila rata-rata masuk surat khabar ke Instagram ke semua sekali mengatakan ayam naik sehingga dalam seminggu tu 3-4 kali naik. Bila kita cek katanya kerana harga makanan naik, kerana harga import makanan untuk ayam naik. Dia kata betul naik, tapi takkan naik bermakanan naik menyebabkan ayam 3 kali naik. Naik sekali naik je lah. Ni sampai hari Senin naik, hari Selasa naik, hari Khamis naik, hari Jumaat naik 3 kali. Sehingga sampai mencecah RM10 sekilo. Jadi saya memikirkan, pegawai memikirkan bahawa ada something wrong somewhere.
Mesti ada orang nak cuba nak manipulate untuk dapat untung lebih. Mungkin nak cover kerugian dia masa COVID baru ni. Mungkin ini andaian-andaian kita. Satu. Yang kedua, saya berhujah mengatakan bahawa ayam yang jual hari ni bukan ayam yang bela kemarin. Bukan ayam yang bela lepas. Ayam yang jual ni ayam dia umur dah 35 hari dah. 35 hari dulu atau 40 hari dulu baru jual hari ni. Jadi kalau makanan naik hari ni, kemarin, you naik esok, ayam tak betul. So, kita ambil tindakan. Tindakannya ialah sama ada kita peg harga. Kita tentukan harga maksimal ayam tak boleh jual, ayam standard tak boleh jual dengan harga lebih pada RM7.90 sekilo. Dah lebih. Kita dah mula-mula start mulai hari ni. Harga runcit. Jadi kalau lebih RM7.90 kita akan saman. Kita akan ambil atas notis. Kita akan bawa mahkamah. Okey. Jadi yang boleh buat. Sebab hari kemarin 2 hari lepas, hari Ahad. Hari Ahad ya, saya balik ke Terengganu tau. Hari Ahad saya pergi ke Kota Terengganu RM10 sekilo. Penjual mengadu, dia kata sepanjang dia niaga ayam dah 30 tahun tak pernah berlaku lagi RM10 sekilo. Dia kata bayangkan Iwabi, saya jual RM10 sekilo. Bagaimana orang nak jual ayam golek, ayam percik, berapa ringgit pula sekilo jual? Mesti meningkat. Dia dah beli dah RM30 sekilo, dia jual mungkin dah RM12 sekilo pula lepas dia masuk sekali tu. Jadi yang kesannya pengguna. Jadi saya kata kita kena peg harga, ataupun kalau susah sangat, kalau tuan punya ladang ayam ni nampak tak nak sokong, kita minta mafi keluar permit import. Macam import daripada Thailand ke, import daripada Vietnam ke, import dari mana lah, untuk nak lambatkan ayam. Bila lambat ayam banyak, automatik murah lah. Jadi tiba-tiba dia setuju untuk peg harga, maka kita tak timbul lah isu AP ayam ni. Walaupun saya dipakai ramai yang hantam saya, yang hantam Muteri, kerana nak import ayam ni akan macam-macam lah, pergi kepada kroni lah, bla-bla-bla. Kita fikir pasal kroni, kita fikir bagaimana nak bela pengguna. Pengguna tiap-tiapnya dengan RM10 sekilo. Dan kenaikan RM10 sekilo ini pada saya tidak wajar kerana berlaku bulan puasa. Bulan puasa tak berlaku. Bulan puasa mana-mana mereka ni dah plan untuk nak naikkan harga. Dah ada dikatakan bahawa kita lambat bertindak. Sebab apa baru bertindak? Kita buat lambat. Biasanya skim harga maksimal ni kita buat 2 minggu sebelum raya. 2 minggu atau seminggu sebelum raya. Kemudian kita berakhir seminggu lepas raya. Tapi hari ni kita seolah macam ambush. Mana peniaga tak expect kita akan buat awal ni. Beli tengah naik kita buat. Maka kesannya saya dapat panggilan telefon daripada sahabat-sahabat pemborong, dia kata rugi lah, kata rugi pun macam mana? You tangguh sikit. Dia kata kita dapat ladang dah harga mahal dah. Macam mana jual murah? Itu you kena bincang ladang. Tapi kita harga ni harga yang disetujui di pihak ladang. Kita dah buat advokasi dengan tokil ladang. Ladang Malaysia yang ada dalam soft-soft, kita dah panggil advokasi, bincang dia. Ia letak asalnya RM6.20 sekilo di ladang. Kita bincang-bincang, kira-kira ia boleh beri sehingga RM5.80 sekilo. Jadi turun 4%. Jadi ini tu. Dan harga ini juga disetujui oleh veteriner. Jabatan veteriner. Jadi tak ada isu lah. Dan saya nampak yang memborong 2 orang je, yang lain pun nampak senyap je. Mana benda ni boleh. Benda ni boleh, maknanya that's why kata ada something wrong somewhere. Mereka ni nak ambil keuntungan, nak ambil peluang ketika orang nak beraya, ketika puasa ni untuk nak dapat untung lebih. So satu benda yang tak sepajarnya lah. Kadang kita susah ni, mana consider lah, consider pertimbangan penting. Sebab pada saya duit betul nak, tapi kita nak duit yang molek, duit yang berkat, duit yang duit tu, mana duit tu dapat, kita dapat manfaat dari duit tersebut. Tapi sekarang ni oleh kerana konsep kita kapitalis ni nak untung sebab banyak. Kalau boleh nak untung sampai 1000 kali ganda. Harga 20% nak jual sampai RM15. Ini yang berlaku dalam kapitalis. Jangan agama tak boleh. Agama ni ada hak, untung ni ada hak saja, tak lebih daripada 100% untung. Jadi kalau itulah keadaan, kita harap dengan adanya penguasa ini akan membantulah. Kita tidak menindas peniaga, tapi masa sama kita menjaga pengguna. Di ketika ini Datuk, isu yang paling membuatkan rakyat terkesan seperti mana yang Datuk cakap tadi adalah kenaikan mendadak harga barang. Jadi mungkin Datuk rasa mengapa situasi ini berlaku, Datuk? Ya, situasi ini yang pertama mungkin ada sikap ekonomi kapitalis.
yang cuba mengau untung sebanyak mungkin. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat. Oleh kerana kita ni materialistik, kita ni hidup dalam keadaan nak berlumba, nak pakai kereta besar, nak pakai baju branded, nak pakai kasut mahal, nak pakai semua branded. Jadi bagi yang kurang branded, yang kurang mahal tu merasa rendah diri. Jadi untuk nak dapat yang mahal tersebut, maka akan mencari jalan untuk dapat duit. Jadi ini kadang-kadang berlaku perlombaan yang tidak sihat, ataupun kita namakan ekonomi kapitalis yang cuba mengau untung semaksimal mungkin tanpa ada unsur rasa bersalah, tanpa ada unsur berkat tak berkat, tak ada unsur berkat. Jadi atas tersebut, penguatkuasa kita berada di seluruh negara. Kita ada 72 premis yang boleh ditemui oleh pengguna untuk kita mengadu sebarang masalah. Kita ada Easy Adu yang boleh di-download dalam smartphone masing-masing untuk nak mengadu apa saja yang berlaku. Jadi apa saja masalah boleh mengadu. Untuk pastikan bahawa kalau betul ada barang naik, kita kira, kita ada cara perkiraan kita kalau barang tu naik dan berlaku kita nama pencatutan. Pencatutan ni artinya untung terlalu lebih, terlalu banyak. Dan sebab nak kira mencatut ni bukan kita ambil daripada peniaga saja. Kita ambil daripada kilang lagi. Kilang berapa ringgit modal you dan you keluar kepada pemborong berapa, pemborong dah beli pada you berapa dan jual pada pengedar berapa, pengedar jual pada peruncit berapa. Mana ada 4 tingkat tu. 4 tingkat tersebut kita ada voucher, kita ada semua sekali, kita kira. Kalau daripada pemborong, daripada kilang you borong ambil 2%, orang ni ambil 2%, orang ni ambil 2%, baru 6%. Tiba yang ni dia 6% ambil 2% jadi 8%. Jadi kalau yang ambil RM2, RM2, RM2.4, RM2.6, RM2.8. Sini mungkin jual RM3. Okey? Maka itu dia pencatut. Tapi siapa ke peruncit ni ia dapat ia jual RM3, ia dapat RM2.8. Tiba-tiba jual sampai RM5. Itu mencatut. Yang mencatut ni bukan tiga sini aja, tiga daripada asal tu. Tapi saya difahamkan bahawa token-token ni bijak. Dia dah pindah dah. Dia jual harga lain, lebih harga lain. Saya difahamkan gitu. Jadi kita kena cari jalan pula bagaimana untuk nak mengatasi masalah ni. Mana dia jual sebenarnya harga lain tapi bin harga lain. Untuk nak untung banyak. Ni dia orang kisrik lah. Dia sebab dia kapitalis, dia reka saja untuk nak dapat untung banyak. Jadi saya terpakai ada unsur-unsur tersebut. Sebab tu kita di Kementerian ni fikir cara bagaimana untuk nak mengatasi masalah ni. Ialah polis dengan penjahat. Penjenayah lebih licik pada polis. Polis tahu ni dia pun cari jalan untuk mengatasi polis. Itu cara dia. Maknanya rasa dinamik lah, berubah-ubah. Jadi sebab tu kita fikir cara salah satunya ialah kita buat gini. Kita buat ambush. Maknanya kita buat kawal harga ni awal. Itu satu cara untuk mengelak benda ni daripada berlaku. Ataupun mungkin lepas ni kita mungkin boleh cadang, mungkin kementerian boleh wujudkan satu warehouse stok penimbang. Mungkin sampai pilihan raya kita pun ambil ayam stok banyak satu tempat. Bila ayam mahal kita keluar. Bila ayam murah kita simpan. Bila dah buah yang ni kita buat charity. Mungkin boleh buat. Boleh dipikirkan. Okey, seperti yang Datuk terangkan tadi, Datuk. Sebelum ini KPDN Malaysia ada memaklumkan kenaikan harga ayam kan yang baru-baru ni disebabkan kenaikan harga makanan ternakan yang terdiri daripada soya dan jagung import sekaligus menjejaskan rantaian bekalan makanan. Menjejaskan rantaian bekalan. Apakah jaminan kementerian isu ini dapat diatasi, terutamanya menjelang Aidilfitri? Kita dah buat satu tindakan iaitu kita buat skim harga maksimal musim perayaan. Dah diumumkan oleh Menteri 2 hari yang lalu dan berkuasa bermula pada hari ini 21 bulan dan ianya berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi yang pertama program ni diawalkan. Biasanya kita buat program ni 2 minggu selepas puasa atau 2 minggu sebelum raya. Kemudian berakhir seminggu, dalam 3 minggu kita buat. Tapi kali ini kita buat awal dan ianya berakhir sebulan. Maknanya lepas daripada raya pun benda ni berjalan lagi. Jadi atas alasan mengatakan bahawa kenaikan ini memang kenaikan yang memang telah diorkestrate oleh
oleh mereka yang mengambil kesempatan. Saya tahu sama ada peniaga ke, sama ada pemborong ke, sama ada tuan penyeladang yang ambil kesempatan, saya tak tahu. Tapi kesannya ialah pengguna terpaksa bayar sehingga RM10. Dan saya difahamkan di Pulau Pinang sampai RM10.50 1 kilo. Satu ayam kecil tu 2 kilo maknanya RM20 seekor. Jadi saya bayangkan kalau harga ayam tersebut dah RM20, bagi mereka yang jual ayam masak, jual kari ayam ke, jual ayam golek ke, ayam pecik ke, berapa nak jual? Dan semua itu pergi ke pengguna. Mana apa yang dijual tu akan ditanggung oleh pengguna. Pengguna akan tanggung beban harga yang mahal. Begitu juga benda lain. Jadi bila ini berlaku, kita kementerian memikirkan bahawa menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan bahawa peniaga tidak teraniaya. Dan kita nampak ianya memang dirancang untuk buat demikian kerana yang pertama berlaku musim raya. Yang kedua, atas alasan ianya kan harga makanan soya dan jagung naik. Saya kata kalau soya dan jagung naik bukan naik kemarin. Satu. Yang kedua, kalau naik pun takkan ayam naik 3 kali seminggu. Naik sekali sudah lah. Naik 2% sekali cukup. Ni naik 2%, naik 3%, naik 5% sampai RM10. Jadi ini benda-benda yang tak logik. Kemudian yang ketiga, ayam yang dijual hari ni bukan ayam baru masuk kemarin, bela. Esok besar jual terus dah. Ayam ni dah 40 hari dah. 40 hari dah kesang ayam ni. Tapi kenapa baru naik sekarang? Jadi ini benda-benda saya minta pegawai, menteri minta pegawai untuk buat kajian, dan kita buat kajian, kita jumpa dengan tuan penyeladang, kita jumpa dengan veteriner, kita jumpa dengan pemborong, maka kita boleh. Dia kata harga ladang boleh diberi sehingga RM5.80 sekilo. Okeylah. Maknanya sekarang harganya dah 10 bawah 10 pada RM10 dan RM7.90. Jadi ini kejayaan yang kita lakukan yang menunjukkan bahawa kita cukup perhati, kita cukup memahami dan kita cukup merasai denyut nadi rakyat. Rakyat bising kita percayakan. Ada kata rakyat bising baru percayakan. Dah kalau kita tak bising kita tak tahu. Mana ya benda ni ada masalah baru kita selesai. Ada aduan baru kita selesai. Bukan kita nak pergi selesai. Kita ada kerja lain juga. Jadi bila ni dan benda ni berlaku dalam masa seminggu saja, maka kita dah selesai. Kalau ikut biasa mungkin berlaku sampai 2 minggu atau 3 minggu. Tapi alhamdulillah kita selesai dalam masa seminggu dan alhamdulillah kita mendapat sokongan yang padu daripada pegawai kita, pak penguasa kita, dan juga sokongan yang hebat daripada pemain industri ni. Bagi peternak ayam, pemborong, peruncit dan sebagainya. Tapi setakat ini saya nampak tak ada aduan lah, sehingga hari ini tak ada aduan lah berkaitan dengan kecuali kemarin 2 orang pemborong ayam mengatakan bahawa dia akan rugi dengan harga ni. Saya kata rugi sekejap je kata. Itulah saya boleh nasihat kepada mereka. Dan kementerian juga isu kenaikan harga barang ni bermula 13 April kita melaksanakan satu operasi bernama Ops Pantau. Tupang dia Bazar Ramadan, Bazar Hari Raya, Pasar Awam, Pasar Basah, Hypermarket, Supermarket, Mini Market, Kedai Runcit dan sebagainya. Dan Ops Pantau ini untuk nak cek harga dan juga keberadaan bekalan dalam market dan untuk pastikan peniaga mematuhi skema harga maksimum musim perayaan. Jadi itu. Satu lagi saya nak tekankan di sini iaitu kita sebab harga ayam naik. Jadi tapi naik itu di pasar basah. Bila kita cek di pasar, di hypermarket, di supermarket, harga tak naik. Macam di Jaya masih lagi 699, di Tesco 699, 670 gitu je harga. Tapi di pasar sampai RM10.50. Jadi saya tanya kenapa pengguna tak pergi ke market ataupun ke hyper? Alasan yang diberi ialah ayam di hypermarket tidak segar. It's not fresh dia kata. Berbanding dengan ayam yang ada di pasar basah. Ayam segar, ayam baru, ayam panah-panah lagi. Jadi sekarang ni kita kena mendidiklah peranan Malaysia Puh bersama dengan kita apa saja media dan juga masyarakat awam untuk kita nak maklum bahawa ayam ni sama ada fresh ke tak fresh sama saja. Dan ayam yang ada di hypermarket ni sebenarnya pada kajian kita lebih baik
kerana dia hygieniknya, dia ikut SOP-nya, dia ikut proses yang diuruskan oleh company mereka. That's why ayam dia hypermarket nampak lebih bersih. Lebih bersih, lebih cantik, kurang berbau berbanding dengan ayam yang dia nanti kata gini orang pasal marah pula. Tapi ini hakikat. Sebab saya nampak bila saya tengok dalam press catcher, ayam di Pulau Pinang, di hypermarket, di mall besar di Pulau Pinang, harganya tak sampai RM7 pun. Sedangkan dia dalam masyarakat mengatakan bahawa ayam dah RM10. Bila tanya dia kata dia tak nak ayam supermarket, ayam supermarket tak segar. Dia nak ayam yang segar. Jadi kita kena didik bahawa sekarang ni dia ada satu konsep segar beku. Dulu sejuk beku. Sejuk beku, ya, of course sejuk beku ni ada masalah, tak sedap lah, kurang manis, daging sebagainya. Tapi segar beku ni dia sama saja dengan yang fresh. Sebab segar beku ni ada satu teknologi beku yang ambil yang segar tu beku. Kalau macam sejuk beku tu ikan lama yang mata merah dimasuk air batu. Itu panggil sejuk beku. Yang segar beku ni ikan fresh daripada laut sampai ke darat itu masuk air batu. Dan dia sekor-sekor. Kalau sejuk beku ni dia bercantung. Macam kita dalam peti ais kita keluar ikan bercantung dengan udang dan semua sekali dalam satu bekas. Tapi sejuk beku ni tidak. Segar beku ni ia satu-satu. Itu beza. Dan kita makan pun memang rasa macam fresh. Jadi kena sedarkan masyarakat bahawa sekarang ni kita ada satu teknologi yang digunakan oleh pengilang ataupun oleh nelayan ni dipanggil segar beku. Segar beku. Segar beku. Jadi Datuk selain menasihati pengguna memantau harga barang melalui aplikasi KPDNSHP dan membuat laporan ataupun aduan jika ada terdapat barang seperti yang Datuk cakap tadi lah, adakah pendekatan lain yang boleh diambil pengguna? Pendekatannya yang pertama tadi saya perkenalkan Easy Adu. Yang kedua, pengguna ada aplikasi lain yang kita bangunkan iaitu Price Catcher. Price Catcher ni adalah satu aplikasi yang membantu pengguna dan siapa saja untuk nak banding harga. Kita ada pegawai akan masukkan harga everyday. Dan kita banding harga Tesco berapa, di Giant berapa, di Pasar Selayang berapa, kita boleh banding, kita tengok harga barang keperluan, ikan, ayam, sayur, daging semua sekali ada belaka. Jadi maknanya aplikasi ini banyak membantu dan menolong pengguna untuk yang pertama menjimatkan masa, maknanya mereka tak perlu beri raung cari. Yang kedua, menjimatkan orang, boleh pilih harga yang paling murah. Dan yang ketiga, boleh memudahkan kerja mereka. Mereka tak perlu masa yang panjang untuk nak cari tempat yang sesuai untuk mereka nak berbelanja. Dan kita ada satu lagi program dinamakan program My Sale Tracker. My Sale Tracker ni program yang dibangunkan untuk nak melihat di mana ada jualan murah di seluruh negara. Mungkin di Sogo ke, mungkin Jalan Abdul Rahman ke, mungkin di Ayong ke, ada jual-jualan murah. Nak beli perabot pun ada, nak beli semua ada. My Sale Tracker untuk jualan murah. Jadi kita ada Easy Adu, kita ada Price Catcher, kita ada My Sale Tracker untuk nak memudahkan pengguna untuk nak buat laporan, untuk nak cari barang murah, untuk nak banding harga dan sebagainya. Jadi dengan ada aplikasi ini, kita harap pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk membantu mereka. Di samping untuk nak mengadu pun mereka ada, tapi saya nak nasihat kepada pengguna yang membuat pembelian ataupun transaksi supaya aduan yang dibuat mestilah aduan yang bertanggungjawab. Artinya mesti ada bukti. Dan yang paling penting, simpan resit pembelian. Jangan tak simpan. Mana pembelian, resit pembelian adalah satu bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa kita telah berinteraksi ataupun bertransaksi dengan penjual tersebut. Jadi itulah tugas pengguna. Jika ada rasa tak kena, boleh lapor, boleh online dan boleh pergi ke pejabat kita di seluruh negara. Jadi Datuk, COVID-19 kali yang berlaku ini menyebabkan pelbagai pihak terkesan termasuk rakyat. Jadi apakah peranan KPDNSHP dalam membantu rakyat? Peranan kita secara tak langsungnya kita jaga harga barang dan keberadaan barang. Tapi dalam masa sama kita ada food bank. Food bank yang boleh kita gunakan untuk bantu
kita difahamkan lebih daripada 60,000 mahasiswa rasanya dah kita bantu sepanjang COVID, dan lebih hampir 1.5 juta mereka yang terkesan di seluruh negara kita bantu. Kita beri makanan, hamper makanan, beras, gandum, gula dan sebagainya. Jadi tugas kita adalah untuk memastikan rakyat yang terkesan ni akan dibela. Kemudian kita ada kerjasama dengan MAFI. MAFI kita dah buka 5 gerai ataupun 5 kedai mesra di Petronas ni. Kita namakan Mesra at Segar. Segar at Mesra. Segar at Mesra ni maksudnya kita dah pilot project di Lembah Kelang. Kita ada 5 buah di Lembah Kelang. 5 buah ke 4 buah? 5 Kelang, 5 buah saja. Kedai mesra di Lembah Kelang untuk kita nak tengok maknanya kedai mesra Petronas ni. Tahu kedai mesra kedai stesen minyak Petronas tu, dia ada mesra. Jadi selama ni dia jual barang-barang toiletry, makanan dan sebagainya. Jadi kita enhance, kita tambah makanan daripada MAFI. Tambah ayam, tambah ikan, tambah buah-buahan, sayur dan sebagainya. Artinya pengguna tak perlu lagi beri pasar-pasar. Semua dah ada situ. Maknanya kalau husband and wife bekerja, mungkin balik lewat, sambil-sambil tuang minyak, husband tuang minyak, si isteri boleh masuk dalam tu, beli ikan, beli ayam, beli sayur, beli buah dan sebagainya. Jadi ini memudahkan. Ini satu konsep yang menarik dan mendapat sambutan yang bagus, mendapat pujian masyarakat. Jadi kita akan kembangkan lagi untuk lepas pada ni di tempat-tempat lain, dan kita kerjasama dengan Nafas. Barang-barang keperluan tu daripada Nafas. Nafas ni MAFI bawa Kementerian Pertanian dan Food Industry dan industri makanan. Jadi kita kerjasama mereka, maknanya peladang dapat menjual hasil mereka, pengguna dapat dengan harga yang berpatutan dan mudah dapat. Maknanya dia pergi ke saya minyak dapat, masuk saya tu dapat. Cuma baru ni katanya yang paling laku ialah ayam. Paling laku ayam mana letak esok kena replenish balik, kena tambah balik. Yang paling laku, yang kurang laku ikan. Baru ni kita cadang supaya ikan tu di letak ikan mahal sikit. Sekarang ni ada ikan caru, ikan apa? Ikan rakyat. Sekarang ni ikan rakyat, ikan caru, ikan selayang. Padahal orang yang pergi situ bukan orang B40. Sekarang mungkin pegawai, mungkin orang M40. Jadi saya cadang supaya ada ikan tenggiri, ada ikan udang, sotong. Nampak ada dia isut lah, isut. Jadi kita sambil kita buat, kita pindah. Kita ubah, tengok try and error. InsyaAllah. Nampak ini satu benda yang bagus. Dan kita difahamkan bahawa di Sabah-Sabah mohong. Sabah-Sabah mohong. Program ini diadakan di negeri mereka. Jadi kita akan mungkin kalau tak sempat dengan MAFI, kita tak mungkin nafas tak mampu barangkali untuk nak kontrol semua, kita akan mungkin collaborate dengan usahawan-usahawan lain yang ada kemampuan untuk nak bantu kita. Pada kita bukan untung, kita bukan nak cari profit, kita membantu. Kita membantu, kita tak ada apa-apa ni, kita membantu saja. Yang pertama membantu pertanian, yang kedua membantu pengguna untuk dapat barang yang murah dan mudah. Okey Datuk, sekarang ni dunia digital menyebabkan bidang tugas KPDNCP lebih mencabar, terutama dalam soal melindungi pengguna. Malah Kementerian KPDNCP melaporkan penipuan arus niaga dalam talian paling banyak diterima. Jadi pandangan Datuk tentang itu? Sebelum 2019 atau sebelum 2020, aduan yang paling banyak yang kita terima di kementerian kita ialah aduan berkaitan dengan harga mahal, harga tak berpatutan, harga macam-macam, harga yang dia kata anda tipu dan sebagainya. Itu paling banyak. Tapi bermula tahun 2020, mungkin kerana COVID barangkali, maka aduan penipuan atas talian paling banyak. Maknanya peningkatan yang mendadak, mungkin yang pertama kerana COVID. Bila COVID, PKP ramai tak boleh keluar. Bila ramai tak boleh keluar, ramai yang berurusan secara online. Bila urusan online, bila banyak berlaku lah. Berlaku barang tak sampai, berlaku barang tak seperti yang diorder, berlaku barang tiruan, macam-macam. Itu antara aduan yang terima online. Jadi atas
keadaan tersebut, kita sedang memikirkan cara bagaimana untuk nak merekam perkara ini. Sebab sehingga hari ini kita perniagaan atas talian tidak ada apa-apa lesen. Mungkin kita akan perkenalkan lesen untuk mereka yang berniaga atas talian. Untuk mudah kita kontrol. Bukan kita ambil duit ni. Ni pengguna kata berkata ni kemudian ambil duit tu. Bukan. Mungkin kita boleh free ataupun dibayar token RM1 ke RM2 untuk daftar. Sebab dia bahkan sekarang ni dah ada lebih 800 peniaga online. 800,000 peniaga online di Malaysia. Jadi bila mungkin kita kenakan sedikit bayaran ataupun kita kenakan lesen untuk mereka daftar dengan kita, dari situ kita boleh check mereka ni bertanggungjawab ataupun apa yang mereka lakukan, mereka ni akan bertanggungjawab. Jadi dengan ada pendaftaran tersebut, kita di pihak kementerian mudah memantau, dan mereka pun bila ada orang pantau, penjual-penjual ni akan lebih berhati-hati. Jadi itu harapan kita, dan kita harap ini akan menjadi kenyataan lah. Jadi itu untuk pemantauan lah. Untuk pemantauan. Kita bukan ambil duit. Kita ambil duit tak banyak pun. Tapi mana itu pemantauan untuk nak jaga pengguna. Untuk pengguna supaya tidak ada lagi mereka yang tertipu. Ada kes order telefon siapa lesur batu. Ada kes order siapa main nak kena askor kecil-kecil. Askor kecil siapa. Jadi macam-macam. Kemudian ada macam-macam lah order barang lain siapa barang lain. Jadi ini benda ya yang di masa pengguna. Jadi mungkin dengan adanya lesen ataupun pendaftaran online bisnes ni akan memudahkan kita memantau. Jadi Datuk kan tentang apa yang tadi yang Datuk terangkan, apakah kes dan aduan yang paling banyak diterima KPDNSCP membabitkan urus niaga dalam talian? Jadi boleh tak Datuk perincikan statistik dia? Dalam talian bagaimana kata tadi dulu berkaitan dengan perniagaan ataupun harga dalam talian, sepanjang 2020 aduan yang kita terima ialah 11,510 aduan. Berbanding pada 2019 5,400 aduan sahaja. Tengok beza. Mana sekali ganda. Dulu 5,400, sekarang baru yang 2020 11,000. Dan 7,767 aduan adalah kerana tidak menerima barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Daripada 11,000 tu 7,700 hampir 8,000 mereka tidak menerima barangan ataupun servis yang ditawarkan. Maknanya mereka nak tipu lah. Dan biasanya yang tipu ni selalunya platform-platform macam Facebook, macam WhatsApp, macam Instagram. Tapi kalau macam platform Lazada, Shopee, Petromall, mereka ni lebih bertanggungjawab. Sebab dia bila jual saja, bila ada aduan, mereka akan kontak dengan platform tersebut. Tapi kalau ada jual dalam Facebook, jual Facebook satu nama Facebook, siapa berminat sila main ke nombor akaun sekian-sekian. Biasanya ni banyak yang ditipu. Sebab tu saya nasihat pada pengguna di luar supaya kalau barang tersebut harganya terlalu murah sehingga harganya amat luar biasa, maka berhati-hati. Yang kedua, jika ianya diiklan di Facebook juga kena berhati-hati. Kecuali lepas Facebook tu ada kontak nombor, kita boleh kontak dulu ni orang tersebut, tengok barang dan sebagainya, baru kita tu. Tapi kadang-kadang kita ni oleh kerana kita ni teruja dengan benda murah, kadang kita letak pergi panjang, murah, handphone 12 sampai nombor harga sampai 1,000 lebih apa 2,000, kita betul bank. Ni ramai yang kena scammer sebegitu. Jadi kita berhati-hatilah untuk online ini. Saya tertarik dengan apa yang Datuk terangkan tadi, urus niaga dalam talian yang banyak. Seperti yang kita tahu masa COVID, banyak aduan penipuan dalam urus niaga pelitup muka, Datuk. Pelitup muka. Pelitup muka macam-macam ada claim yang 3 ply pun yang harganya sehingga 5% satu, kemudian turun lagi sampai 20%, macam-macam. Dan kita sepanjang COVID kita dah mendenda satu premis rasanya 200,000 denda kerana menjual pelitup muka dengan harga yang lebih daripada harga yang kita hadkan. Kita memang tegas hari ni. Jadi apa-apa sajalah. Satu lagi ini ubat-ubatan. Kita menasihatkan supaya pengguna berhati-hati beli ubat-ubatan melalui online. Sebab setiap ubat perlu ada KKM. Walaupun ubat bukan bawah kita. Ubat bawah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia.
Kita nak siap pengguna yang ada ubat macam sekarang ni, ada ubat sini ubat tu sampai 30 penyakit. Penawar dia. Penawar 30 penyakit, kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, kebah, pening kepala, semua sekali. Dia kata kalau beli ubat ni tutup hospital Malaysia ni. Semua tak pakai ubat ni. Tapi makna tak logik. Tapi orang kita orang sakit, tengok ubat tu bagus tu beli. Jadi kita ditipu. Jadi ni benda-benda yang bukan sekat tipu, makan boleh membawa mudarat benda lain pula. Itu masalah. Buah pinggang rosak, hati rosak dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati. Walaupun kita ini bukan di bawah kementerian kita, tapi kita nasihat pengguna supaya berhati-hati dan beli ubat online, supaya kena cek dulu ada tidak ada KKM, daftar KKM, untuk nak elok kita ni termakan racun dan sebagainya. Okey, Datuk, sejak kebelakangan inilah kita tahu isu rasuah membabitkan penjawat awam hangat dikatakan. Jadi adakah KPDNCP turut berdepan situasi yang sama, dan jika ada, Datuk boleh kongsi tak statistik pegawai yang sudah diambil tindakan dan apakah langkah untuk membendung krisis integriti ini, Datuk? Kita akui bahawa rasuah atau korupsi ni suatu penyakit dalam masyarakat. Dan dikatakan kalahnya BN dalam pilihan dulu adalah kali isu ni. Isu YNDB, isu kleptokrat, itu. Maknanya kerajaan yang teguh selama 60 tahun kalah kerana isu ini. Jadi ianya satu barah dan perlu dibendung sehabis sekuat mungkin, walaupun ianya mustahil untuk nak pegang 100%. Satu perkara yang amat mustahil. Tapi bukan tak boleh dilaksanakan. Tengok bagaimana Sweden buat, Norway buat, dan juga Singapura buat. Walaupun ada rasuah di kalangan mereka, tapi maknanya under control. Jadi begitu juga dengan kementerian. Kita di kementerian setakat ni saya tak dapat apa-apa maklumat. Cuma ada, saya ni orang kata mudah ditemui. Ada satu orang yang beritahu bahawa pegawai kita dah minta duit daripada penguatkuasa. Maknanya peniaga ni jumpa saya mengatakan bahawa ada pegawai penguatkuasa di sebuah negeri ambil duit. Jadi saya terus minta kita siasat, minta siasat, dan kalau benar kita ambil tindakan. Sebab saya, nombor telefon saya bagi kepada semua orang. Orang boleh akses saya bila-bila masa, di mana-mana. Saya tak ada nombor sulit, saya tak ada nombor rahsia, tak ada. Maknanya semua orang boleh. Dan sebab peniaga kadang-kadang beritahu, boh, ni budak ni penguatkuasa ni buat gini-gini. Maknanya saya boleh tahu. Dan saya boleh tahu, kata you ambil nama, you boleh tahu. Mana kita siasat, kita nak berlaku adil, kita tak mahu maknanya, tak nak maknanya. Jadi setakat ni alhamdulillah lah, saya rasa kita ni antara yang bersih lah kot. Tahulah kalau ada di luar foto saya, tapi setakat ni saya nampak integriti kita tinggi. Maknanya apa yang berlaku tu, kita penguatkuasa, tapi penguatkuasa kita lebih pada mendidik. Kita bukan nak menghukum, kita nak mendidik bermakna kita nasihat, kalau tak dengar baru kita denda. Kita bukan nak cari duit kerana hukuman, tidak. Sebab hukuman kita tak banyak sangat pun. Jadi kita lebih mendidik, lebih mengajar masyarakat supaya menjadi peniaga berhemah, menjadi pengeluar yang berintegriti, dan menjadi pengguna yang bijak dalam menilai dan memilih barangan yang diperlukan. Jadi setakat ini Datuk berpuas hati tak dengan prestasi KPDNCP, dan mungkin harapan Datuk untuk memastikan kementerian ini terus berperanan melindungi pengguna dan rakyat? Setakat ini memang saya berpuas hati, kerana yang pertama saya mempunyai menteri yang cukup baik, menteri yang cukup sporting, very nice, very kind person, yang selalu berkongsi apa saja masalah, berkongsi dengan saya, dengan pegawai kanan dan semua sekali. Yang kedua, kita bekerja dalam satu keluarga. Maknanya ada masalah kita tanggung bersama. Kita tak ada individualistik, kita tak ada penting diri. Setakat ini sepanjang setahun saya berada di sini adalah satu keadaan yang saya rasakan amat menggembirakan. Daripada KSU sampai ke pegawai penguatkuasa, semua dapat bekerjasama yang baik. Maknanya tidak ada masalah, dan maklumat-maklumat yang diperlukan dapat diberi dengan segera. Jadi ini benda yang saya rasa cukup appreciate lah, saya cukup menghargai dengan apa yang ada, dan harapan saya agar kementerian ini dapat menyumbang sesuatu kepada negara untuk kebaikan negara, untuk pastikan antara pengguna dan peniaga duduk boleh win-win situation,
Di samping itu juga berharap agar kementerian ini dapat mewujudkan suasana. Sekarang kita ke arah nak perkasakan pengguna ni. Pengguna. Caranya ialah kita akan masuk ke sekolah-sekolah. Kita akan perkasakan persatuan pengguna di sekolah, kerana kita yakin ini saja cara untuk kita nak beri kesedaran bahawa pengguna ni mempunyai kuasa yang cukup hebat untuk menentukan sesuatu harga, untuk menentukan suatu perkara di market. Jadi kalau pengguna tak guna kuasa yang ada ini secara bersama, maka kita akan dibuli oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Tapi kalau kita guna, contohnya ayam masalah mahal. Kalau pengguna pakat supaya kita seminggu jangan beli ayam, contoh. Maka bila tunggu ayam, peniaga akan terpaksa turunkan harga ayam untuk nak laku harga ayam. Tapi masalah sekarang ni, harga ayam RM10 pun kita beli juga. Kemudian kita marah ke penjual, buat penjual RM10. Jadi kita nak supaya pengguna tahu hak dia dan peniaga beritahu hak dia, agar kita dapat membangun sebuah negara yang harmoni, sebuah negara yang kita idamkan yang sejahtera, sebuah negara yang aku kata baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara baik dan mendapat keampunan. Itu harapan kita. Jadi mungkin untuk yang terakhirlah kata-kata Datuk sebagai Perdana Menteri Kementerian Suci untuk pengguna di luar sana, maknanya pesanan ke apa ke? Untuk pengguna, jadilah pengguna yang bijak, pengguna yang tahu memilih antara intan dengan permata, antara batu dengan kaca, antara baku dengan raga. Boleh pilih. Yang kedua, pengguna yang bestari, yang boleh menggunakan aplikasi kita yang kita bangunkan. MyEasy ada, Price Catcher ada, kemudian Message Tracker pun ada untuk nak memudahkan kerja. Yang ketiga, sebarang masalah, sebarang aduan mesti lengkap. Jangan sekadar dengar kata hearsay, tidak ada maklumat lengkap, kemudian perlu kita selesaikan. Dan kita jamin, kita di kementerian sebarang aduan kita akan selesaikan dalam masa 3 minggu. 3 minggu kita punya deadline. Maknanya sebelum 3 minggu kita akan ada respon daripada aduan anda yang anda berikan. Dan kita terima sebarang aduan. Macam contoh masa isu krisis kenaikan harga bil elektrik baru ni. Padahal benda tu bukan bawah kita. Saya sebut bawah Suruhanjaya Tenaga. Tapi oleh kerana rakyat tidak tepat nak mengadu, kita akan mengadu kepada kita lah. Mengadu kita entertain dan kita salurkan benda tersebut kepada Suruhanjaya Tenaga. Kita boleh selesai Suruhanjaya Tenaga. Dia juga Haubat, mereka tak ada tempat nak mengadu, mereka mengadu kepada kita salurkan kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kita ada satu tempat nama Enforcement Command Center, ECC, Enforcement Command Center, yang masa COVID PKP 1 hari itu kita buat operasi 24 jam untuk pantau harga, untuk pantau keberadaan barang di seluruh negara, daripada Sabah, Sarawak, Perlis, semua sekali ada dalam negara kita, dan kita tengok secara satelit, kita tengok gambar semua sekali. Jadi sekarang ni bekerja macam biasa, office hour, tapi mana dengan ECC ni banyak benda dapat kita bantu, dengan masalah yang dihadapi pengguna, masalah yang dihadapi oleh peniaga, dan kita jangan merasakan bahawa kita ni nak tekan peniaga, membela pengguna. Tidak, kita ni kementerian dalam negeri, mana semua perdagangan negeri bawah kita, dan satu lagi hal ehwal pengguna. Jadi kita nak bela dua perkara tersebut, perdagangan negeri dan hal ehwal pengguna. Jadi bila balance dua begini, maka saya yakin bila ada balance tersebut, maka akan ada harmoni. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya nak ucapkan atas perkongsian dan pencerahan daripada Datuk berkenaan dengan kementerian. Terima kasih daripada kami Malaysia Post kerana sudi menjadi jemputan pada sudut pandang kali ini. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Malaysia Post yang bersama saya. Rasa lebih sejam kot berkongsi apa-apa yang saya rasa boleh kita share bersama demi kebaikan kita bersama, kebaikan rakyat, kebaikan pengguna, kebaikan peniaga dan kebaikan Malaysia yang kita cintai. Terima kasih.